Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam-malam tu rakan-rakan, sahabat-sahabat semua. Apa impian in the house? Ada je ni tak ke mana-mana? Ada je apa impian ni. Okey. Macam semua. Selamat malam, Iqbal Zainal, Nur Aidil, Ami Aziz, Muhammad Suhaimi. Kita wave-wave sikit rakan-rakan sahabat yang tengah menonton live malam ni. Lama rasanya tak live ni, kan? Rindu tak? Rindu nak dengar apa yang membebel ke, kan? Tak? Kan? Okey, malam ni tak ada apa benda nak dikongsikan. Apa nak kongsikan sikit pasal enjin yang hancur untuk kereta Exora ni. Hancur, berkecainya hati tuannya, seperti hancurnya enjinnya, kan. Okey, ceritanya macam ni. Cerita malang untuk kereta ni. Warna kereta rasanya okey, jaga maintenance minyak semua okey, cukup time servis. Tapi waktu pemanduannya, kereta Proton Exora Bolt, Exora Turbo Exora Bolt Turbo ni bernadikan enjin Campro. Ramai pengguna enjin Campro, kan. Okey, ketika pemanduan, ownernya kata ketika pemanduan dia terasa sebu. Kereta dia sebu, rasa berat semacam je. Lepas tu dia mengambil satu keputusan untuk pergi ke bengkel, di mana dia pilih bengkel yang semestinya kereta Proton dia masuk ke service center. Okey. Sebelum start sebelum kita jalankan bedah siasat untuk kereta-kereta yang berpenyakit ni, kita juga perlu ambil report, perlu tahu cerita sebelum ni apa yang dibuat. Okey, kata tuannya ketika memandu enjin dia sebu, kan. Rasa tekan minyak tu okey, tapi sebu, kereta tak boleh pergi. Jadi dia pergi ke Proton dan Proton mengambil langkah, kata dia lah, pengakuan daripada tuan kereta. Pergi ke Proton mengambil langkah tukar timing belt. Kata orang sana tukar timing belt. Okey, masalah sebu, tukar timing belt. Apa yang amat terkejut sikit lah. Bila masalah sebu, kena panggil tukar timing belt. Rasanya kalau masalah angin kurang, kena tukar sport rim kot, 17 ke 18 ke, kan. Kalau air wiper tak keluar, kan, kena tukar wiper kot. Adik-adik komen, jangan macam tu. Tukar timing belt. Bila dah tukar timing belt, masalah masih sama juga. Macam tak ada apa yang berubah. Dia mengambil keputusan, dia dah tukar timing belt. Sebab kereta ni sampai ke sini, bila kami tolak, tak boleh hidup. Dia boleh lagi hidup sampai ke Proton. Bila dah tukar timing belt, langsung tak boleh hidup. Jadi ownernya tak tahu apa yang dibuat ke sana. Waktu tu boleh hidup, bila ambil tak boleh hidup.
kereta towing sampai ke sini. Sampai ke sini, apa yang mengambil keputusan? Test pressure dulu, di mana kita akan check pressure setiap satu piston. Kereta ni ada 4 piston, 4 plug. Buka setiap plug, kita test pressure. Di mana nombor 1, 2, 3 dan 4. Apa yang katakan pada staff, tolong check pressure kereta ni. Setiap satu piston dia 1, 2, 3, 4. Tolong bagi keputusan berapa pressure yang dikeluarkan, berapa horsepower dia. 1, 2, 3, 4. 1 ada masalah, 2 sikit, 3 sikit, 4 pun sikit. Jadi barulah kita ambil keputusan angkat head. Apa yang tak ada tu cakap tukar timing belt kan. Ibarat macam sakit gigi lah kan. Sekarang tersalah cabut gigi kan susah pula kan. Jadi adik-adik pemain bijak mengambil langkah, bijak selidik. Abang apa yang minta tolong, kita sebagai seorang pemain, kita minat pemain, kita kena belajar mengkaji dan memahami. Itu tugas sebagai pemain. Dan kita wajib bertanya pada tuan kereta dulu sebelum terjadi ni apa yang dibuat. Bila terjadi ni, sebelum terjadi ni macam mana, kereta rasa macam mana, pemanduan macam mana. Itu semua perlu diambil kira kita sebagai seorang pemain. Kita sebagai seorang pemain. Sama juga kalau kita jumpa doktor, pergi ke klinik, kita jumpa doktor, doktor akan bertanya batuk ni dah berapa lama, bila batuk ada keluar kahak ke, batuk kering ke, rasa perit tekak ke, ada sakit mata pedih ke, tekak ada rasa perit ke, betul ke tak betul apa yang abang-abang cakap adik-adik pemain. Sama juga macam kes kereta ni lah, Exora Bolt tak ada pressure. Okey, jadi abang-abang senang je, abang-abang check kereta tak boleh hidup dan start rasa memang lembut, macam tak ada pressure. Jadi kita nak check macam tak ada pressure, kita dapat feel tak ada pressure, check lah, test lah pressure dulu. Kantoi pressure tak ada, baru kita ambil keputusan cakap pada owner kena angkat head, bukan tukar timing belt. Okey, abang ulang lagi sekali, bukan tukar timing belt kalau tak ada pressure. Okey, kita kena bijak dalam menangani masalah dan kita kena memahami pemain. Seorang pemain kena belajar memahami. Kalau minat jadi pemain, teruskan. Abang apa yang sokong sangat-sangat. Minat jadi pemain, teruskan. Hidup bangsa kita, jangan cakap jadi pemain ni tak boleh cari makan. Jangan cakap jadi pemain ni tak ada masa depan. Abang apa yang tak percaya, biar tangan kita kotor pegang spana, bermain minyak sekalipun, janji rezeki yang kita dapat tu adalah dari sumber yang halal dengan membantu orang-orang seperti tuan kereta ini. Okey? Jadi dengar dan hadam apa yang abang nak cakap khas untuk adik-adik pemain. Okey, bila dikaji, staff abang dah buka setiap plug test tak ada pressure dan piston nombor 1 ada keluarkan air. Piston nombor 1 waktu start tu ada keluarkan semburan air. Ini berkemungkinan suspek utama abang mungkin head gasket dia mungkin head gasket dia dah terbakar. Biasalah kalau dah mercik air, tak logik juga. Tapi apa-apa pun kita punya suspek utama head gasket dah terbakar lah sebab dah keluar air. Mungkin head pecah ke, angkat head, tetap kena angkat head. Okey, betul tak betul? Betul ke tak betul? Angkat head, tetap kena angkat head. Kita tak buka, tak selidik, tak kaji, kita tak tahu dan kita tak tahu macam mana cara penyelesaiannya. Jadi pemain ni kena berani mencuba. Berani mencuba. Kalau korang adik-adik pemain tak berani mencuba, korang tak ke mana. Korang tak berani mengkaji, menyelidik, membongkar. Macam tu korang buka, macam tu korang pasang, senang. Asalkan korang ada minat. Kalau korang tak minat, korang tak ada kerja pemain. Tak ada nak tangan hitam-hitam macam ni, berparut-parut macam ni. Betul? Okey. Bila kita dah buka, maka terkantoi lah, terjawab lah jawapan dia. Okey. Apa yang kita lihat sekarang ni, head dah terbagai. Wah patah.
Dahsyat kan? Macam mana wah boleh patah? Wah malam kita tak tahu. Kalau benda dah tertulis, kalau Tuhan tu mengkehendaki setiap apa yang terjadi mesti ada sebab dia. Itu kuasa Tuhan. Ujian daripada dia, macam-macam boleh terjadi. Patah. Wah patah sebatang. Yang lain pun ada yang dalam berkeadaan bengkok. Okey, dak sini abang apa yang muskil sikit. Sebab apa? Masalah sebu berkemungkinan wah dah patah. Okey, berkemungkinan wah dah patah. Masalah yang lain pula wah bengkok pula. Ni macam mana cerita? Adakah disebabkan pemasangan timing belt makin tak ngam ke waktu tu? Pun boleh jadi. Tapi bila dah jadi macam ni, minta adik-adik pemain teliti sebelum buka, pastikan marking betul-betul cantik. Kertas dia, cam marking dia atas ada 2, pastikan cantik, dan bawah untuk cam pro ni piston nombor 1 dan 4 bukannya top, dia kedudukan setengah daripada blok. Cam pro dia tak sama macam kereta Wira, Saga, kedudukan 1 dengan 4 dia top. Tapi cam pro lain, dia bukan top, dia duduk tengah-tengah. Dia duduk tengah-tengah. Dan paling teruk sekali, hancur dah head dia. Pecah. Nampak tak? Boleh nampak? Hancur, pecah. Kita tak dapat nak tolong lah. Kita tak dapat nak tolong. Maka dengan ini, owner terpaksa pasrah dengan keputusan kami di sini. Terpaksa tukar head seketul. Tukar head seketul. Head dah sampai. Macam hadiah birthday pun ada nama Apeng. Penghantaran lah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Head baru, one set complete, siap cam semua. Owner terpaksa tukar head, dan owner terima seadanya. Bila dia datang tengok, dan dia terima seadanya, tukarlah head. Tapi yang abang apa yang marah sekarang ni, adik-adik pemain yang bagi keputusan cek kereta ni, abang tak tahu kenapa bila terjadinya masalah sebu, korang seru owner tukar timing belt. Kenapa tak suruh panggil tukar tayar ke, tambah angin tayar ke, kan? Tambah air radiator ke, tambah air bateri ke. Ini panggil tukar timing belt. La ilaha illallah. Terbaik lah. Apa ni korang, adik-adik pemain? Tolonglah. Kenapa panggil tukar timing belt? Ini kata owner Abang tak nak ubah cerita. Abang cukup sedih bila korang cakap panggil owner tukar timing belt. Kenapa macam ni? Tolong jawab. Owner sekarang terpaksa tukar head, dan dia reda, dia terima keadaan kereta dia sebegini, dan secara tak langsung owner mengambil langkah keputusan dia nak buat tak awal sekali. Maka kita keluarkan piston, keluarkan piston untuk tukar piston ring. Jadi buka oisam semua. Oisam semua kita dah rendam dalam tong ajaib kita. Sebab kita nak pastikan setelah kita kat sini, kita nak pastikan semua barang sentiasa berada dalam keadaan bersih sewaktu proses pemasangan dijalankan. Yang abang sedih sekarang, ni masalah satu kereta sebu kena tukar timing belt. Apa masalah kaitan sebu dengan timing belt sekarang ni? Kenapa korang tak boleh cek ikut step yang sepatutnya? Bila start rasa ringan, dan kat sana lepas tukar timing belt langsung tak boleh hidup. Apa cerita ni? Apa korang dah buat? Adik-adik pemain. Kalau ada di antara adik-adik pemain yang tengok video ni, kereta ni, fikir-fikir kan. Sempoi je, benda sempoi. Start ringan tak boleh hidup. First step, check, tarik plug coil,
letak satu plug short ke body, start, tengok ada keluar api ke tidak. Kedua step, tengok hose petrol dia, cabut hose injector dia. Seorang start, on kunci pun cukup, start klik sekejap pun tak apa, tengok ada keluar petrol ke tidak. Untuk memastikan enjin tu hidup bila mati, tapi tak boleh bila enjin tak boleh start hidup, kita cek. Langkah pertama cek api plug, ada keluar ke tak ada. Langkah kedua cek petrol, ada keluar ke tak ada. Sebab itu sumber utama membolehkan sesebuah enjin tu hidup. Sempoi kan? Senang kan? Kalau korang belajar kat sekolah politeknik mana-mana pun, benda tu ada diajar. Bukan enjin tak boleh hidup, kena tukar timing belt. Abang rasa cikgu mana-mana sekolah teknik pun cikgu tak pernah ajar macam tu. Sedangkan abang sendiri pun tak pernah sekolah teknik. Jejak kaki ke sekolah teknik pun abang tak pernah. Abang belajar pomen, terus masuk ke bengkel, terus belajar pomen. Terus turun gearbox. Hari pertama abang start kerja, terus turun gearbox. Enjin tak boleh hidup, tukar timing belt. Bapak sedih abang dengar. Apa dah jadi? Langkah pertama, cek plug ada keluar api ke tidak. Kalau ada keluar api, cek plug 44 cantik ke tidak. Langkah kedua, cek petrol. Langkah ketiga, test pressure. Langkah keempat, buka timing belt, cek marking ke melompat ke apa. Alamak, mustahil benda ni tak diajar kat sekolah. Takkan nak dengar abang membebel. Jadi untuk adik-adik, jadikan ini sebagai satu ilmu. Jadikan ini sebagai satu ilmu. Siang tadi abang outdoor, abang ada urusan kat luar. Ada satu kereta. Kereta apa tadi? Kereta Azia breakdown. Breakdown, temperature panas. Abang pun berhenti. Bila temperature panas, dia tengah tambah air. Okey, abang cakap tambah air dulu. Dah tambah air, jangan tutup cap. Start engine, seorang tengok kat depan. Waktu start engine nak hidup tu, ada tak air mercik keluar? Kalau air menyembur keluar, ini bermakna head gasket dah terbakar. Tapi Alhamdulillah, bila dia start, air tak mercik keluar, enjin hidup. Langkah kedua, abang cakap, nak tahu fan tu tak jalan, bila enjin dah hidup, try buka aircon. Bila buka aircon, fan akan berjalan. Kalau fan tak berjalan, itu berkemungkinan fan rosak. Langkah ketiga, pegang hos atas dan bawah. Satu hos panas dan satu hos sejuk, berkemungkinan thermostat jam ataupun water pump blade bermasalah. Water pump blade bermasalah. Contoh, ini untuk temperature panas. Abang ajar adik-adik pomen. Okay. Abang pomen, like cil-cil kita ajar adik-adik kita. Kita nak adik-adik kita berilmu. Maksud water pump blade bermasalah macam ni. Tak ada blade dia. Blade dia dah hilang. Water pump yang cantik macam ni. Water pump yang cantik macam ni, ada blade. Blade dia ada. Ini hampir hilang. Ini tak ada blade, bintang saja. Ini langsung tak ada. Jadi air tak berpusing. Jadi bila air tak berpusing, air enjin jadi panas saja. Air tak dapat berpusing daripada radiator masuk ke enjin, dan enjin naik balik ke atas berpusing. Jadi water pump blade bermasalah, air tak dapat berpusing. Sebab tu air pada head radiator hose atas ni, radiator hose atas ni akan panas. Radiator hose bawah ni kita pegang, sejuk. Mungkin thermostat jam ataupun water pump blade bermasalah. Sempoi, tak susah. Atau radiator tersumbat. Bila radiator tersumbat, air tak dapat berpusing pun boleh jadi. Jadi kita cuba memahami. Cuba memahami. Kalau minat jadi pomen, teruskan. Abang sokong. Abang tak pernah halang. Abang memang suka orang-orang kita minat pomen, belajar pasal pomen ni. Siapa cakap pomen tak boleh hidup? Jadi pomen pun ada pahalanya, dapat bantu orang.
dapat bantu orang selesaikan masalah. Orang dapat bergerak ke sana ke sini dengan kereta. Bila kereta rosak bagi kat engkau dapat settlekan. Orang senang hati, orang bayar dengan senang hati. Dan orang pun, engkau pemudahkan orang bergerak ke sana ke sini. Dan orang akan cari engkau lagi bila kereta bermasalah. Bila kereta bermasalah, orang akan cari engkau balik. Siapa cakap jadi pemain tak ada masa depan? Kita love sikit. Ada masa depan tak pemain? Kita love sikit. Kalau betul ada keluar love bersepah kat sini, bermaknanya yang menonton live ni sokong 100% apa yang abang cakap. Senang, abang nak test follower abang, adik-adik pemain, tengok ada love bersepah ke tidak. Nampak tak? Dah ada love. Terima kasih pada yang menyokong. Jadi kan apa yang abang kongsikan malam ni sebagai satu ilmu untuk korang, menambahkan lagi ilmu korang yang sedia ada. Bila dah angkat head pun, kita tengok umur kereta. Bang, kereta ni umur dah berapa? Kalau dah lebih 5, 6 ke 7 tahun, sarankan dia keluarkan piston sekali bang. Sebab head kita dah buat, mungkin kita dah game valve, share semua baru. Itu bahagian atas. Bahagian bawah, bahagian blok pula, kalau abang keluarkan piston ring yang berjalan turun naik, piston ring tu dah makan, dah mengecil. Itu punca-punca leakingnya minyak naik ke atas. Naik ke atas terjadinya keluar asap putih. Pembakaran petrol dah bercampur dengan minyak hitam bang. Jadi keluar asap putih. Jadi bila atas dah cantik, washer lembut, bawah piston ring, rasanya abang tukar sekali tak rugi. Kita tinggal buka oisam je bang. Tukar piston ring dan dijamin lepas siap pasang ni, enjin abang macam enjin baru. Dijamin halal. Mungkin boleh tahan 5-6 tahun lagi, insya-Allah dengan izinnya. Sebab barang kita tukar. Bukan tak tukar, ring baru, washer baru, tak ada leaking enjin, oil seal yang bocor-bocor semua ditukar. Mustahil lah enjin ni ada masalah makan minyak hitam. Owner mengambil langkah yang bijak. Sekali jalan tak overhaul, keluarkan piston, tukar ring. Betul. Terima kasih pada yang kita love tanpa henti. Terima kasih apa yang ucapkan. Okey. Macam ni lah kerja-kerja yang kami jalankan. Jadi bila abang live malam ni, abang rasa dah dapatlah sedikit ilmu. Ini timing bell baru yang ditukar. Timing bell lama ada kat belakang kereta. Sebab waktu kereta diterima, memang abang tengok kat sini ada timing bell dalam kereta dia. Dalam kereta dia ada timing bell. Kalau kita tengok keadaan timing bell semua cantik, tak ada pula gigi bersopek ke apa ke, semua cantik. Memang tak logik lah masalah sebu. Adik-adik pomen dihantar ni, katanya dihantar kat Boton, seru dia tukar timing bell. Mendera korang ni. Nampak sangat korang ni yang menukar ni adik-adik pomen. Dan di mana ketua leader korang yang memantau kerja-kerja korang? Kereta yang dibawa bermasalah, tak ada ke seorang ketua yang cek kereta ni? Masalah sebu dipanggil tukar timing bell. Abang Apeng cukup kecewa. Kecewa siut. Kenapa boleh jadi macam ni? Masalah sebu, wah, pecah, patah. Memanglah tak ada pressure. Test lah pressure dulu. Takkan tak boleh. Tak tahu. Mana ketua korang, leader korang? Kenapa boleh jadi macam ni? La ilaha illallah. Benda ni. Sampai kat sini kita buka. Cek test pressure dulu 44. Abang nak tahu keputusan setiap satu piston. Kantoi. Pressure tak ada. Piston nombor 1 keluar air. Okey, cakap dengan owner kita nak angkat head. Senang. Kita call owner angkat head. Angkat head kantoi. Macam ni jadi dia. Bukan tukar timing bell Ingat Sebu ni maksudnya kita tekan minyak. Kereta tak laju. Sepatutnya kita tekan minyak, kita pergi. Tapi kereta jadi macam lembab. Tu sebu. Itu sebu. Jadi kita tak nak panjangkan cerita. Apa yang terjadi kita kongsikan agar dia dapat
memberi, orang cakap, satu ilmu, satu pengajaran, boleh orang cakap di mana silap boleh diperbaiki. Kita menegur benda yang betul, yang tak betul kita tegur agar jadi betul lain kali. Kita tegur benda yang betul, dan bila kita ditegur pada benda yang betul, kita jangan mudah melenting. Kita terima dengan hati yang tenang dan terbuka, yang bahawasanya kalau kita salah, kita patut terima dan kita patut berubah dan perbaiki di mana kesilapan kita. Terima-terima tu. Okey, semoga live malam ni dapat memberi sedikit ilmu. Sedikit ilmu pada adik-adik pomen di luar sana. Abang harapkan adik-adik kat luar sana yang minat pomen, betul-betul minat, dapat sikit ilmu dengan live Abang Apeng malam ni. Abang Apeng sudahi live malam ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.